Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Cikgu doakan kepada semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan sihat di samping keluarga tersayang. Okey, hari ini macam biasa, hari Isnin, kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dengan topik Bahasa Melayu tahun 6 bersama dengan Cikgu Syarul. Macam biasa, pukul 10 hingga pukul 11 ni adalah masa untuk Bahasa Melayu. Okay, jadi cikgu nak kamu berilah tumpuan sebaiknya kepada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, kita lihat dulu standard kandungan pada hari ini. Cikgu memilih 3.6 iaitu kita nak menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Manakala untuk standard pembelajaran, kita akan belajar iaitu 3.6.1 iaitu kita nak menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Kohesi ni maksudnya ada perkaitan. Koheren ni ialah kesinambungan kepada apa yang idea tersebut. Jadi kohesi ni ialah idea utama tu dia berkaitan dengan idea sampingan, manakala koheren ini ialah kita dapat orang kata menyambung ataupun ayat tersebut lah. Itu maksud kohesi dan koheren. Okey. Topik kita pada topik ataupun tema lah kita pada hari ini ialah tentang keselamatan diutamakan. Manakala topik kecil kita pilih hari ini ialah berwaspada di kawasan rehat dan rawat. Okey. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 56. Jadi dalam buku teks kamu, teks Bahasa Melayu ada muka surat 56. Okey, kamu boleh rujuk sekiranya kamu tak nampak ataupun tulisan kecil dalam slide ini. Okey, hari ini kita nak membina ayat ataupun kita nak menyambung ayat daripada berdasarkan gambar inilah. Okey, di sini ialah di mana kalau kita tengok situasi lakunya satu rombongan sekolah lah, rombongan sekolah. Jadi kita boleh tengok perasa yang diberikan di warna kuning ni. Okay, perasa ni berdasarkan gambar ni. Nanti kita akan cuba cari idea untuk membina ayat yang lengkap menggunakan perasa ni berkaitan dengan gambar. Jadi boleh tengoklah. Okey, gambar yang pertama ialah untuk memastikan bilangan murid. Gambar yang kedua, penyelak pintu. Gambar yang ketiga ialah makan berkumpulan dan yang keempat ialah mengawasi. Okey, di sini kamu boleh dapat dalam buku teks juga. Okey, di sini ialah satu contoh dia dah bagi pendahuluan kepada kamu bagaimana kita nak menulis dalam bentuk email. Okey, kalau ini email bukannya bentuk surat ke apa, email. Contoh, kita tengok salam sejahtera Atoy, saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya menyertai lawatan ke Kuala Lumpur. Semasa dalam perjalanan, bas berhenti di kawasan rehat dan rawat Tapah. Selalunya kita sebut R&R lah. Sebenarnya maksudnya ialah rehat dan rawat. Okey, Tapah iaitu di sebuah negeri. Di negeri mana? Negeri Perak. Okey, Cikgu Zaitun mengingatkan saya tentang keselamatan. Okey, memang kalau kita pergi lawatan, perkara pertama yang kita kena jaga ialah keselamatan. Okey, bukan setakat keselamatan kita berada di dalam bas ataupun di luar bas, dan juga keselamatan di dalam tandas. Ini adalah tandas. Dalam tandas, ini adalah di mana? Di gerai. Okey, ini keselamatan dia perlu sebab kita berada di tempat orang dan kita tak tahu selok-belok tentang tempat tersebut. Okey, yang pertama kalau kamu lihat di sini, bagaimana kita nak mencari idea utama dan idea sampingan. Di sini kita nak bina idea sebenarnya. Kita ambil idea. Okey. Ayat perasa yang diberi ialah memastikan bilangan murid. Okey, pertama sekali apabila kita turun pada bas, perkara pertama kita akan mengira dulu jumlah pelajar yang turun daripada bas. Mungkin kadang-kadang kita kira kat sini tak cukup, mungkin dia ada di dalam bas tertidur ke. Jadi ini adalah utama keselamatan. Jadi kita kena pastikan semua orang turun daripada bas apabila bas tidak bergerak. Sebab apa kita takut bila bas tidak bergerak, mungkin pemandu bas tu tutup enjin dan pemandu bas tu pergi ke tandas, dia tutup dan akan mengalami masalah saluran udara lah di dalam bas ni, mungkin dia tertidur, kita tak sedar. Jadi pertama kena kira jumlah orang yang turun.
yang sama dengan masa mereka naik kat sekolah tadi. Itu pertama. Jadi bagaimana kamu nak membina ayat menggunakan ni? Tadi cikgu dah bagi secara lisan. Okey. Baik, yang kedua, apabila murid pergi ke tandas, terutamanya murid perempuan, tak kira murid perempuan atau lelaki, keselamatan pertama, apabila kita masuk, pastikan tandas tu ada penyelak pintu. Penyelak pintu tu supaya tidak ada orang ataupun orang tersilap masuk ke tandas yang sedang kita gunakan. Itu keselamatan ataupun contohnya budak perempuan lah, kita takut orang yang tidak baik yang masuk dan membuat sesuatu perkara yang tidak senonoh. Jadi penting penyelak pintu. Okey, seterusnya makan berkumpulan. Apa maksud makan berkumpulan? Maksudnya kita digalakkan apabila pergi ke kawasan-kawasan gerai ni, kita digalakkan makan berkumpulan supaya dapat mengelakkan daripada diawasi oleh orang-orang yang tidak kita kenali. Jadi kalau kita makan seseorang duduk ujung-ujung pula, jadi mudah mungkin ada orang yang berniat jahat untuk mencolek ke atau macam-macam lah. Jadi dia mudah membuat sebab kamu tidak ada orang yang melihat. Sekiranya kamu makan ramai-ramai, jadi kawan kamu dapat membantu menjaga keselamatan kita. Jaga keselamatan masing-masing lah. Kawan ni boleh tengok kalau A kena, kawan B ni boleh tengok B ni nak tu buat-buat dan boleh melakukan satu perkara yang tidak baik dan dapat ditangani dengan baik. Jadi itu dia akan berkumpulan apabila berada di gerai untuk mengelakkan daripada masalah pencolekan ataupun gangguan daripada orang lain. Okey. Dan yang keempat iaitu perasaan mengawasi. Apa maksud mengawasi? Tadi kita lihat masa kita turun, kita kira bilangan murid yang turun. Dan macam tu juga apabila kita nak kita kena ketika naik, kita perlu mengira bilangan dan juga mengawasi. Apa maksud mengawasi? Cuba tengok. Guru-guru ni buat apa? Dia mengawasi pergerakan murid naik. Sebab kita takut ada kenderaan-kenderaan contohnya macam bah ni dia tak sedar kan budak kecil kan. Tak nampak dia bergerak langgar habis. Selera. Jadi pertama cikgu guna orang yang dewasa nampak dia duduk. Cikgu guru ni duduk di depan bas yang warna hijau ni untuk mengelak supaya pemandu boleh nampak lah kan. Kalau tengok budak-budak ni mana nampak kadang-kadang tak perasan budak-budak lintas dia tak perasan sebab bas tu tinggi. Belajar kecil. Jadi kalau cikgu berada ni dia boleh mengawasi keselamatan ketika menaiki bas kamu boleh. Itu ada 4 perkara, 4 perasa yang diberi berdasarkan gambar dan cuba kita nak masukkan di sini. Kalau kita tengok sini, Cikgu Zaitun mengingatkan saya tentang keselamatan apa? Keselamatan apa? Kita boleh ambil merujuk kepada tajuk keselamatan di kawasan. Kita ambil di sini. Kita boleh ambil di sini. Di kawasan rehat, rehat dan rawat. Itu contoh, contoh yang kita boleh ambil kat situ. Okey. Jadi seterusnya, jadi apa yang perlu kamu buat ialah kamu terpaksa yang ni menulis. Kamu nak kena menulis email untuk menyampaikan maklumat. Okey. Maklumat ini penting. Maklumat bagaimana yang kita ambil daripada inilah. Okey. Jadi apa yang kita ambil dari sini kita bina dan sambung dekat sini. Tak perlu ada perenggan, kita sambung saja. Bagi penuh sampai habis ni. Sekurang-kurangnya untuk satu gambar ni kita buat gambar ayat yang bentuk majmuk lah, penggunaan kata hubung ke ataupun lebih pada 8 perkataan. Okey. Jadi itu saja untuk membantu kamu. Jadi gambar dah ada, kamu boleh rujuk dan bina ayat mudah. Mudah kat sini pun boleh bagi murid-murid yang tak mahir boleh buat ayat mudah dan buat dalam buku. Buku BM 2. Buat dalam buku BM 2. Okey, kalau tak ada buku BM 2 ni, boleh buat dalam buku BM 1. Tak kisah. Janji kamu buat. Itu yang penting. Okey, dah selesai saja PDP kita pada hari ini iaitu PDPR kita. Jadi kamu jangan lupalah selesaikanlah tugasan yang diberikan. Orang kata apa? Janganlah benda ni nampak sikit, nampak ringkas tapi tolong buat. Cikgu bagi benda yang ringkas saja. Satu hari kita buat satu latihan ringkas dan kamu boleh hantar kepada cikgu dalam masa
sampai hari Rabu ni lah. Sampai Rabu ni lah kita bagi. Rabu ke. Ataupun kalau tak boleh, hari sampai Jumaat pun tak apa. Janji kena buat. Sebab apa? Bila kamu tak buat, cikgu tak boleh nak buat penilaian kepada kamu. Sebab kita sekarang ni memerlukan online semata-mata. Kita tak perlu lagi, kita tak boleh hadir ke sekolah. Jadi, bagaimana kamu nak ni? Kalau kamu rasa kamu segan nak buat, kamu malas, jadi kamu yang rugi kan. Sebab di rumah siapa pun tak tahu kan. Jadi, rugilah. Jadi, cikgu tunjuk video ni, kamu boleh ulang-ulang tengok. Dan kalau tak tahu, boleh PM cikgu dekat WhatsApp tanya. Tak ada masalah, insyaAllah. Okey, jadi sekian saja. Kita jumpa lagi pada hari Rabu ni. Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.